pada ginjal. Fungsi ginjal kan kita dah belajar baru ni. Ginjal ni ada dua fungsi dia. Satu sebagai organ perkumuhan, yang kedua dia sebagai organ pengosmo kawal aturan. Kalau organ perkumuhan tu yang dia berkaitan yang kita belajar tadi tu tentang pembentukan air kencing. Jadi untuk organ pengosmo kawal aturan ni adalah bagaimana ginjal ni dia berfungsi untuk mengawal atur keseimbangan kepekatan air dan juga kepekatan garam dalam badan. Sebenarnya dalam darah lah lebih tepat kan, supaya tekanan osmosis darah dapat dikekalkan pada julat yang normal. So kamu kena biasakan letak parameter di hadapan. Kepekatan air, kepekatan garam, apa lagi, tekanan separa oksigen, tekanan separa karbon dioksida. Jangan terus guna oksigen, kena ada parameter di depan. Okey, proses ini dikenali sebagai proses pengosmo kawal aturan. Dan bagaimanakah ginjal mengawal atur tekanan osmosis darah? So itu kita nak belajar untuk part 3 ni. Mekanisme pengosmo kawal aturan. Okey, kamu boleh rujuk BT tu merujuk kepada buku teks buku teks muka surat 148. So mekanisme pengosmo kawal aturan ni dia melibatkan dua hormon. Tadi kita sebut ADH kan? Ingat lagi tak? Apa dia ADH ni? Hormon antidiuresis. Berbelit lagi nak cakap kan? Tak apa. Kalau tak ingat, apalah nama antidiuretik, anti apa? Daripada kau buat kesilapan, just buat ADH. ADH ni dia merujuk kepada istilah dalam bahasa Inggeris, antidiuretic hormone. Kalau macam yang satu dunia guna, so kita akan terima lah jawapan tu. Okey. So hormon ADH dia mengawal atur penyerapan semula air. Kalau hormon aldosteron dia mengawal atur penyerapan semula garam. Okey, daripada mana? Daripada tubuh ginjal ke dalam kapilari darah. Ingat bahan yang berada dalam tubuh uriniferous tu sehingga ke tubuh pengumpul, dia akan menjadi air kencing dan disingkirkan keluar. Tapi kalau kita serap semula, itu adalah bahan yang berguna. Jadi kedua hormon ni bertindak melalui mekanisme suap balik negatif untuk mengawal atur kandungan air dan garam melalui penyerapan semula. Kuantiti air dan garam yang diserap semula akan menentukan kepekatan dan isi padu air kencing yang dihasilkan. Kalau kepekatan tu yang pekat dan cair lah. Lebih pekat dan cair kan. Kalau isi padu banyak dan sedikit. Okey, ini raja skema boleh rujuk muka surat 149 buku teks. Ini adalah raja skema nak menerangkan mekanisme suap balik negatif dalam proses pengosmo kawal aturan. Jangan boring-boring, relax, kita belajar, kita niat. Kita belajar ni sebab nanti kita nak bantu orang. Dengan belajar, kita akan ada masa depan yang lebih cerah dan kita boleh bantu orang lain. Kenapa nak kaya? Sebab nak bantu orang bukan nak beli Ferrari, bukan nak beli Lamborghini. Okey, pertama sekali, mekanisme suap balik negatif dalam proses pengosmo kawal aturan. Kita dah bercakapkan tadi kan tentang tekanan osmosis darah. So dia ada julat normal dia, kandungan air dan kepekatan garam dalam darah. Jadi andai kata meningkat tekanan osmosis darah. Okey, cuba kita fikir apa situasi dia menyebabkan tekanan osmosis darah meningkat. Meningkat maksudnya garam banyak kan. Mungkin kita ni makan makanan yang masin, makan ikan masin kan, ataupun kita bersenam. Bila kita bersenam kita akan berpeluh, air peluh keluar. Bila tekanan osmosis darah meningkat, siapa yang kesan? Dia mesti ada yang mengesan. Bila dia mengesan, kita panggil dia sebagai reseptor. So osmoreseptor. Kenapa osmo? Osmosis. Kenapa reseptor? Yang mengesan. Osmoreseptor dalam hipotalamus mengesan perubahan pada tekanan osmosis darah. Apa dia? Tekanan osmosis darah meningkat. Jadi akan berlakulah mekanisme pembetulan oleh efektor yang akan bergerak balas. Bukan bertindak balas bertindak balas react. Kalau bergerak balas respond. So totally different.
So bila kita gunakan bahasa Melayu, kena pilih betul-betul istilah yang tepat. Okey, jadi kelenjar pituitary akan dirangsang untuk merembeskan hormon ADH. So sel pada dinding tubuh belingkar distal dan tubuh pengumpul menjadi lebih telak terhadap air. Jadi air itu akan banyaklah diserap semula. Lebih banyak air diserap semula ke dalam darah. Manakala kelenjar adrenal tidak dirangsang untuk merembes aldosteron. Maka ini menyebabkan kurang garam diserap semula. Tak ada istilah kurang, tak ada perkataan lebih, tak ada perkataan semula, tak akan dapat markah. Nanti homework teacher akan bagi contoh soalan SPM 2-3 tahun lepas, soalan essay dan ada juga untuk struktur. Nanti kamu buat and then kita akan discuss secara IG live nanti pada hari Rabu nanti ya. Jadi air kencing yang dihasilkan adalah pekat dan sedikit. Inilah kita namakan sebagai mekanisme suap balik negatif. Yang naik kita turunkan, yang turun kita naikkan ke aras normal. Ini menyebabkan tekanan osmosis darah menurun sehingga pada julat normal. Selesai. Okey, sekarang keadaan yang situasi yang kedua. Situasi yang kedua di mana bila kita minum air dengan banyak. Bila kita minum air dengan banyak, kepekatan air dalam darah kita meningkat. Ini menyebabkan tekanan osmosis darah menjadi rendah, menurun. Siapa yang kesan? Osmoreseptor dalam hipotalamus. Dia akan mengesan perubahan pada tekanan osmosis darah. Okey, dan mekanisme pembetulan oleh efektor pun jalankanlah, iaitu kelenjar pituitary tidak dirangsang untuk merembes ADH, kurang air diserap semula ke dalam kapilari darah. Kelenjar adrenal dirangsang untuk merembes aldosteron, sel pada dinding tubuh belingkar distal dan tubuh pengumpul menjadi lebih telak terhadap garam, lebih banyak garam diserap semula ke dalam darah, air kencing yang dihasilkan adalah cair dan banyak. So ini akan menyebabkan tekanan osmosis darah meningkat ke aras normal. Okey, nanti bila kamu dah jawab soalan latihan teacher bagi, kamu akan lebih faham. Tapi inilah mekanisme dia. Mula-mula sekali mesti ada rangsangan. Rangsangan tu apa? Sebarang perubahan yang berlaku. Yang kedua, siapa yang kesan? Reseptor. Dia kesan dan dia akan mencetuskan impuls saraf. Hantar ke siapa? Okey kan? Yang tadi hypothalamus kan? Okey, lepas tu efektor pula. Efektor pula yang akan melakukan gerak balas. Lepas tu, apa benda yang berlaku? Kesan dia apa? Kembali ke julat yang normal. Okey, kemudian tanda simptom bagi seorang pesakit yang mengalami kerosakan ginjal atau ginjal gagal berfungsi. Bayangkan sekarang ni ginjal ni kira dia macam membersihkan darah kita lah. Jadi kalau arteri renal tu, darah dalam arteri renal kaya banyak dengan urea, bahan kumuh bernitrogen. Bila dia masuk ke ginjal, dia keluar balik ikut vena renal, maka darah itu kurang bahan-bahan kumuh yang bernitrogen ni lah. Jadi kira macam dia membersihkan darah. Ya ke bersih darah macam istilah tak saintifik sangat kan. Tapi dia menyingkirkan, dia menyingkirkan bahan kumuh. Okey, daripada darah. Jadi tadi kita belajarkan ginjal ni sebagai organ pengosmos kawal aturan yang mengawal kandungan air dalam darah, kandungan garam. Jadi kalaulah orang ni ginjal dia rosak, maka dia tak dapat singkirkan air, betul tak? Air berlebihan tak dapat singkir. Jadi air tu nak dekat mana? Air tu dia akan berkumpul dekat ruang antara tisu. Jadi bengkak kawasan tisu tu yang mana kita panggil sebagai edema. Edema dan letih, darah mengandungi urea, garam, air dan toksik yang banyak. Tekanan osmos darah jadi tak dapat dikawal atur lah. Cuma ada tinggi ataupun kurang dari julat normal. Okey, so soalan dia. Ini soalan ginjal berfungsi sebagai organ perkumuhan dan organ pengosmos kawal aturan. Jika ginjal berfungsi, salah minta maaf lah macam ni. Jika ginjal gagal berfungsi, terangkan kesannya kepada badan. Jika ginjal gagal berfungsi, terangkan kesannya kepada badan dan bagaimana cara nak mengatasi. So bahan kumuh daripada metabolisme seperti urea, air, garam berlebihan tak dapat disingkir pada badan. So darah tu akan ada kandungan urea, air dan garam yang banyak. Tekanan osmos darah menjadi rendah ataupun tinggi.
Lepas tu edema pun boleh terima, letih boleh terima. Okey, so cara mengatasi dia, rawatan dia ada dua. Boleh buat hemodialisis. Pernah dengar tak hemodialisis? Ayah teacher adalah bekas pesakit hemodialisis. Sekarang ayah teacher pun dah tak ada dah, tak ada tahun 2013. Saya masa kena buat hemodialisis tu seminggu 3 kali. 4 jam hingga 6 jam. Okey, kemudian pemindahan ginjal.